Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Sadaqallahul Azim. Baik, kita lihat mafhum daripada ayat yang kita bacakan. Allah berfirman dengan mafhumnya, sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya senya bagi mereka yang melakukan kejahatan kerana dalam keadaan kejahilan. Kemudian ia segera bertaubat kepada Allah, lalu taubat mereka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala itu Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat yang ke-18, dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang kepada mereka ajal seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka itu di dalam kekafiran. Bagi orang itu telah kami sediakan untuknya azab yang sangat pedih. Ini adalah berkenaan dengan mafhum daripada ayat yang kita bacakan, daripada ayat 17 dan juga pada ayat yang ke-18 ya. Kedua-dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan kepada kita berkenaan dengan kewajipan bertaubat. Kewajipan bertaubat ke atas para pendosa. Itu yang pertama. Yang keduanya, ayat ini berbicara berkenaan dengan waktu tidak diterima padanya taubat bagi orang yang bertaubat. Ya, waktu dan ketika tidak diterimanya taubat bagi orang yang bertaubat. Okey. Jadi yang pertama kita lihat dekat sini, Allah Ta'ala memulakan ayat yang ke-17. Sebelum ni Allah cerita kepada kita berkenaan dengan kisah orang yang berzina kan, pasangan yang berzina. Kalau kita masih ingat, hukumannya dia dikurung di dalam bilik dia sampai dia meninggal dunia. Kecuali bagi orang yang bertaubat, bila dia dah taubat baru dia dikeluarkan balik daripada biliknya, daripada kurungannya. Kemudian ayat 17-18 Allah bawa kepada kita apakah hakikat taubat yang sebenar, apa itu taubat yang nasuha, dan apakah kepentingan taubat. Allah bawa kepada kita untuk kita memahami tentang keutamaan taubat, kepentingannya dan kelebihannya. Sebab tu Allah mulakan ayat ini dengan Allah menyatakan innama, bahawasanya sesungguhnya. Allah memberikan satu kata-kata penegasan nak menunjukkan taubat ni penting. Sebab tu kalau kita baca Quran, mana-mana ayat yang Allah mulakan dengan lafaz huruf innama, ia merujuk kepada satu penegasan, nak mengatakan benda itu sangat penting. Okey, apa makna taubah? Taubah dari segi bahasa adalah ar-ruju'u minadz-dzanbi, iaitu kembali daripada bertaubat. Maknanya kembali kepada Allah
daripada dosa yang dia lakukan. Ya, itu adalah makna kepada taubat. Adapun dari segi takrifan kepada taubat itu, ini ada pelbagai takrifan yang diberikan oleh para ulama berkenaan dengan takrif kepada taubat itu sendiri. Ya, sebahagian para ulama menyatakan makna taubat itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama dari segi maksud dia adalah kembali kepada Allah dengan keikhlasan, meninggalkan maksiat dan menyesal di atas perlakuannya dan berazam tidak mengulanginya. So dia ada 4 ciri-ciri kat situ. Yang pertama, kembali kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan pengharapan, meninggalkan kemaksiatan dengan ketakutan, menyesali di atas perbuatan dan berazam tidak mengulangi apa yang dikerjakan. Maknanya apa yang dikerjakan daripada perbuatan dosa tadi. So kita kena ada 4 sifat ni lah, ya. Pertama mesti kena ikhlas dan mesti kena berharap kepada Allah. Yang kedua mestilah meninggalkan kerana perasaan takut. Yang ketiga mestilah menyesal atas apa yang dilakukan. Yang keempat adalah berazam tidak mengulangi kerana perasaan bencinya terhadap perbuatan dosa itu. Okey, itu dari segi takrifannya berkenaan dengan taubat ini, ya. Kemudiannya Allah Ta'ala sebut, Allah menyatakan dekat sini, ayat ini juga menunjukkan kepada kita hukum bertaubat itu adalah wajib, fardun ain, maknanya fardu ke atas setiap individu orang yang melakukan dosa kepada Allah. Berdasarkan firman Allah, Allah menyatakan watubu ilallahi jami'ah, bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Kamu semua kena bertaubat, maknanya hukum dia wajib. Allah tak mengecualikan sesiapa pun. Dalam sebahagian ayat Allah kata ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, wahai orang beriman, jika kamu nak berjaya, salah satu jalan kejayaan bagi kamu adalah taubat. Ya, baik. Maka ini menunjukkan kepada kita berkenaan dengan taubat yang nasuha, ya, ataupun taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita lihat pada ayat yang kita bacakan ini. Ayat ini menunjukkan juga kepada kita bahawasanya khususnya taubat ini adalah ya'maluna su, orang-orang yang melakukan as-su. As-su ini adalah merujuk kepada orang yang melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat. Maknanya taubat ni dituntut atas 2. Yang pertama, kepada orang yang melakukan maksiat, sama ada maksiat yang besar yakni kufur dan syirik, atau maksiat yang besar yang tidak terkeluar daripada agama seperti dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa yang kecil. Sebab maksiat terbagi kepada 2. Satu maksiat akbar yang paling besar, iaitu maksiat melakukan kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua adalah maksiat kubra, iaitu maksiat daripada dosa-dosa yang besar, ya. Dan juga yang ketiga adalah merupakan dosa-dosa yang kecil. Kesemua dosa-dosa ini disyaratkan padanya taubat untuk seseorang mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah guna perkataan su kat situ memberi maksud setiap perbuatan dosa tu ada taubatnya.
Ya, maknanya setiap kesalahan diiring dengan satu taubat. Bukannya kita himpunkan semua dalam satu taubat, ya. Maknanya kalau dia minum arak, kemudian dia berjudi, bagi minum arak ada taubatnya, bagi judi juga ada taubatnya. Dia tak boleh bertaubat dalam bentuk menyeluruh dengan satu taubat, kerana itu tidak menunjukkan kesungguhan dia dalam bertaubat itu. Dia tidak memadai sedemikian. Yang kedua, kepada orang yang jahalah. Taubat itu kepada orang yang jahil. Apa makna jahil kat sini? Jahil kat sini bukannya orang yang tak tahu benda itu dosa. Kalau orang yang tak tahu perbuatan itu dosa, apakah perlu dia taubat? Kerana dia memang betul-betul jahil ni. Memang dia lahir-lahir dekat dalam gua. Tak sampai kepada dia agama. Dia tak belajar. Tak ada orang yang mengajar. Dia memang tak tahu semayang tu wajib apa semua. Yang ni tak wajib atas dia taubat. Sebab tak sampai kepada dia peringatan, tak sampai kepada dia ilmu. Tapi maksud jahil dekat sini adalah dalam sebab jahil dalam Quran memberi banyak maksud. Jahil dekat sini maksudnya adalah orang-orang yang tidak beramal dengan pengetahuannya. Maksudnya dia tahu benda tu salah tapi dia tak buat. Dia tahu benda tu salah tapi dia tak beramal dengan tu, dia langgar apa yang dia tahu. Itu juga orang yang jahil. Sebab jahil ni, sebab dia bertindak seperti orang yang jahil sedangkan dia ada pengetahuan. Sebab tu Allah panggil Bani Israel ni orang yang jahil. Walhal ahli kitab ni mereka ada kitab. Mereka tahu kandungan kitab, tapi Allah panggil mereka jahil sebab mereka baca kitab tapi mereka tak beramal dengan kitab mereka. Seolah-olah mereka lebih teruk daripada orang yang tak diberikan kitab, maksudnya orang yang jahil. So maksudnya kat sini taubat itu juga diperlukan bukan kepada orang yang tak buat maksiat saja, tapi orang yang tahu kebenaran, tahu kebaikan tapi dia tak nak buat. Bukan berarti orang yang buat dosa, tapi orang yang meninggalkan perintah Tuhan daripada benda-benda yang baik, benda-benda yang wajib yang diperintahkan ke atasnya, yang tu pun dia kena taubat. Ya. Yang tu pun dia kena bertaubat. Ya. Seperti bertaubat kerana dia jahil terhadap Quran, tak tahu baca Quran. Baca Quran wajib ke? Baca Quran wajib? Wajib tak wajib? Wajib je kan? Hukum baca Quran wajib ke? Tak wajib. Hukum baca Quran mana wajib? Baca Quran dalam semayang wajib. Tapi baca Quran itu sendiri tidak wajib. Hukum dia sunat muakkad. Dia digalakkan. Kalau wajib, orang yang baru masuk Islam tak pandai baca Quran, dosa lah dia. Jadi tidak wajib. Tapi bukan bererti bila dia itu tidak wajib, dia tak belajar. Faham? Bila dia tak belajar, dia tinggalkan, dia membiarkan diri ni dalam kejahilan sampai dia tak tahu nak membaca, itu dosa, itu kena taubat. Ya, sama jugalah kita belajar ilmu ilmu berkaitan dengan faraid, ilmu berkaitan dengan apa-apa, wajib tak wajib? Sebab ilmu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain ni benda yang memang kita kena buat setiap hari lah. Macam puasa setiap tahun kita kena buat, haji sepanjang hidup kita kena buat, semayang tiap-tiap hari kita kena buat. Yang tu wajib. Ya. Tapi kalau yang benda yang berkaitan dengan, tapi kalau muamalat, setiap hari kita berniaga, beli barang, wajib. Ada belajar muamalat? Sudah. Kan? Berkahwin, mesti ada orang berkahwin kan? Habis masa berkahwin tak belajar ilmu munakahat? Belajar kan?
Ya, ya. Kursus tu main-main je. Bukan belajar betul pun. Mana boleh belajar satu hari boleh tahu semua kan. Tak belajar semua pun. Kalau tanya balik hukum talak, hukum khuluk, hukum macam-macam rujuk, nafkah, mana dia orang boleh jawab. Kursus tu satu hari je. Ya, buat syarat je. Ya. Jadi maknanya dekat sini kejahilan kita terhadap ilmu agama, kejahilan kita terhadap syariat itu juga menyebabkan kita tidak tahu benda itu dan ia berlaku ke atas kita, maka itu juga perlu ditaubatkan. Ya, kerana itu juga merupakan satu kesalahan. Ya. Okey. Baik. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Orang yang buat dosa dan juga orang yang jahil. Ya. Dan bila kita sebut tentang taubat, syarat kepada taubat itu ada 4. 3 daripadanya adalah untuk hak Allah, 1 daripadanya adalah untuk hak manusia, ya. Iaitu yang pertama adalah an-nadmu, menyesal. Menyesal di atas sesuatu perbuatan dosa dan merasa benci terhadapnya. Sebab orang yang menyesal ni, dia akan benci dengan apa yang dia sesali. Macam orang menyesal kerana dia terlibat dengan kemalangan atas kecuaian dia. Dia menyesal. Jadi dia akan benci benda tu, dia tak akan ulang lagi dah. Ya. Tapi kalau orang tu kata dia bertaubat, tapi dia masih tidak membenci perbuatan dosa yang dia taubatkan itu bukan menunjukkan taubatnya taubat nasuha. Itu tidak menunjukkan taubatnya taubat nasuha. Kerana orang yang taubat nasuha, Nabi sebut dalam hadis, dia mesti ada perasaan benci kufra wal fusuqa wal isyan. Dia rasa benci, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dia rasa benci kepada kufur, fasik dan maksiat. Dia kena ada perasaan tu. Ya. Maksudnya malu tu dia datang natijah daripada taubat. Maknanya kesan daripada tanda-tanda taubat yang diterima ni, Allah Ta'ala jadikan dia rasa malu dengan Allah, ya, malu dengan diri dia, malu di hari kiamat. Itu tanda taubat yang diterima. Tapi bukan syarat taubat mesti kena malu, tak. Ya. Yang keduanya adalah iqla'. Iqla' ni maknanya dia kena tinggalkan semua. Bukannya tarku. Tarku ni tinggal tapi tak semua. Iqla' ni kita cabut semua benda tu supaya tak ada langsung dalam kehidupan kita. Maknanya dia mencabut maksiat itu daripada kehidupannya. Maknanya tak ada langsunglah saki-baki dosa yang dia kata tak apalah, sikit lagi je. Tak, ditinggalkan total secara keseluruhan, ya. Jadi orang yang meninggalkan dosa secara berperingkat-peringkat itu belum lagi mencapai taubat yang nasuha, sehinggalah dia meninggalkan keseluruhannya. Bila dia tak terlibat langsung secara keseluruhan, baru dikira dia sebagai taubat nasuha. Okey, kalau dia masih ada sikit lagi, yang tu belum nasuha lagi lah, ya. Belum dikira taubat yang diterima di sisi Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah berazam tidak mengulanginya di masa akan datang, sekarang dan akan datang. Maknanya tanda isyarat, tanda alamat taubat yang diterima tu, dia kena istiqamah dalam taubat. Inilah yang paling susah dalam ketiga-tiga syarat taubat. Yang ketiga itulah yang paling susah. Kerana menyesal, orang boleh menyesal, tapi berapa lama dia menyesal? Tinggal boleh tinggal, tapi berapa lama boleh tinggal? Itu satu masalah. Ada orang dia tinggal,
Tapi dalam lubuk hati dia, lama-lama rasa boleh buat balik ni. Kalau dah lama sikit kan, 10 tahun lepas tu ke, 5 tahun ke kan, at least buat balik pun okey lah. Ya? Pasal dah lama dah tak buat. Kalau dia ada perasaan macam tu pun, maknanya dia bukan dikira sebagai taubat nasuha. Sebab dia ada keinginan, pengharapan untuk ulang balik perbuatan dosa yang ditinggalkan. Ya, maknanya dia tak ada sifat malu lah tu. Kalau ada malu, azam tu menyebabkan dia tak akan mengulangi dosanya semula. Adapun yang keempat, kalau dia membabitkan dosa dengan manusia. Tadi membabitkan dosa dengan Allah, hak Allah. Kalau membabitkan dengan manusia, dia kena minta halal. Dia kena minta halal daripada manusia itu tadi. Maknanya dia kena pergi jumpa orang, minta maaf kalau dosa itu kepada orang, ataupun dia meminta halal daripada orang tersebut, ya. Meminta halal agar diberikan penghalalan kepadanya berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Baginda menyatakan, man kanat mazlimatun li akhihi falyatahallal minhu. Barang siapa yang melakukan dosa kepada saudaranya, maka hendaklah dia meminta halal daripadanya. Minta halal tu termasuklah minta maaf, ya. Minta maaf. Okey, baik. Yang tu ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada ulama mengatakan kalau kita nak minta maaf kena spesifik. Kerana kalau kita minta maaf secara umum, kalau dia tahu apa yang spesifik kita buat, mungkin dia tak maafkan. Contoh, saya minta maaf ya kalau ada salah dan silap. Okey, tak ada apa-apa. Sebab umum kan. Tapi kalau kita kata sebenarnya berat ni, apa yang berat? Sebenarnya dulu awak sakit-sakit 2 tahun lepas, saya yang santau. Tadi kan dah maaf. Hari ni saya tak maaf. Awak tahu tak, 2 tahun saya merana, tahu tak? Yang ni saya tak maaf. Nampak? Sebab tu ada ulama' dia syaratkan mesti spesifik. Sebab belum tentu kalau dia tahu dosa itu secara khususnya dia maafkan. Belum tentu. Ya. Katakanlah kalau kita teringat masa kita muda-muda dulu, ya. Saya pun ingat sampai macam tu, sampai saya dari lepas balik saya selalu begitu. Saya duduk di sini satu tempat. Mungkin di situ ramai kawan-kawan waktu kerja kan dulu. Jadi kita memang dah tak jumpa dia. Jadi kita ingat nama dia satu-satu, kemudian kita sedekahkan tahlil 100 kali pada nama dia. Boleh tak agak Ustaz? Dalam bayangan tu saya boleh, tapi saya tanya dengan Ustaz pula. Okay. Terhapus tak? Baik. Kalau kita buat salah dengan orang, kita tak minta, katakanlah kita tak minta maaf dan halal daripada dia, tapi kita gantikan dengan buat kebajikan, buat sedekah pada dia. Apakah itu menembus? Tidak. Tidak. Balik dekat akhirat, sebab ini berdasarkan hadis Abu Mas'ud. Abu Mas'ud, dia ada 4 orang hamba. Dia ada 4 orang hamba. Dia buat buruk kepada hamba dia. Sebab hamba dia pun degil. Dia selalu pukul, kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia ejek. Dia buat macam-macam lah. Lepas tu dia mengadulah kat Nabi SAW. Bila dia dengar Nabi kata macam tu, dia takut. Dia kata kat Nabi SAW, saya dulu pernah buat ke hamba saya macam-macam. Lepas tu bila saya menyesal, saya buat baik kat dia. Maksudnya saya buat balik kebajikan kat dia. Tapi saya tak minta maaf kat dia. Kan? Apakah itu memadai? Nabi kata tak. Allah akan timbang. Apa yang kamu buat jahat kat dia, letak satu timbang. Apa yang kamu buat baik kat dia, satu timbang. Kalau yang jahat tu lebih berat daripada baik, kamu kena hukum. Tapi kalau benda baik kamu buat pada dia tu lebih berat daripada kejahatan kamu pada dia, baru Allah maafkan. Kalau lah masa kita buat jahat tu, zaman tu masa jahil jahil sangat, tak tahu yang itu apa yang kita buat dosa, dan minta maaf orang tu tak ada. Susah juga.
Zaman tu kita jahil. Ya. Orang tak tahu. Ya. Okey je. Macam kawan-kawan saya ada nak cakap, Mesti wajib. itu yang takut Ustaz dia wajib tu dah ramai lama-lama kena Yelah, betul lah tu. Yelah. Sebab itulah ulama kata, kesulitan bebanan yang paling menyusahkan kita pada akhirat bila kita balik jumpa Allah adalah dosa dengan manusia. Dosa dengan Allah ni kita buat macam mana pun, kalau kita taubat, Allah hapuskan semua. Allah tak berkira dengan hamba dia, kan? Even kalau kita tak taubat pun katakanlah, tapi adalah amalan-amalan kita yang lain yang mana Allah tak nak suka amalan tu pun Allah boleh jadikan asbab tu untuk diampunkan kita. Ya. baru saya dengar Guru Bahid. Ini yang saya mengikuti dia ni sampai terlambat ni. Ada satu video ni Guru Bahid. Saya dah lama lagi mengikuti dia. Oh, dia dapat menyelesaikan kita besoklah di akhirat, ya Allah. Sampai menangis saya dalam bilik seorang-seorang. Betul Ustaz. Dia kata walaupun besok dosa kita ni banyak, walaupun macam mana, walaupun ada juga orang yang datang dengan pahala bergunung-gunung, tapi Ya. seperti debu, itu semua satu persatu dah saya dengarkan. Jadi kata dia, yang mana seperti itu dapat Allah tolong, yakni dari dunia ni dia membaca Qul huwallahu ahad 100,000 kali. Jadi di sana besok walau macam mana pun banyak sekarang Ustaz Firdaus pun cakap, walau macam mana banyak sekali pun masalah dia memang dah tertumbuh kan, dia buat apa kan, tapi Allah kata mari sini, kata Allah Tak kesimpulannya kalau berdosa dengan orang itulah. tapi kalau jumpa, kalau tak jumpa Kalau tak jumpa jawab dekat akhirat. Ustaz. Cepat Ustaz. Okey, baik. itulah yang Ustaz Bahid yang Guru Bahid tu bagi tahu kan. Dia kalau dosa dengan Allah Ta'ala tu okeylah, mana-mana amalan kita yang ikhlas, yang kita buat ikhlas kerana Allah, yang kita istiqamah, yang tu Allah boleh jadikan asbab dosa dengan Allah. Yang lain sebanyak mana pun Allah boleh ampunkan. Tapi kalau dosa dengan manusia ni, katakanlah kita tak jumpa dia, dia dah meninggal, ya. Jadi macam mana cara dia? Cara dia adalah juga penyelesaiannya, kan. Antaranya kita kena berbuat baik kepada waris dia. Kita kena carilah, usahalah balik, cari mana isteri dia, mana anak dia, kan. Bakatlah cari guna Facebook ke, cari guna Instagram ke, kan, kod lah search. Kalau kita dah usaha benda ni semua tak dapat, kan, kita buatlah mana kebaikan yang boleh, kita doa keampunan dekat dia, kita buat kebajikan atas nama dia, wakaf ke apa ke, misalnya contoh. Dan masa sama kita usaha cari, tak jumpa, sampai kita mati tak jumpa. Itu ada juga riwayat yang menyebut pada akhirat Allah panggil. Dua orang Allah panggil. Ya Allah, ni buat jahat saya dulu. Oi, buli saya kat asrama ni. Ni kaki buli ni. Saya tengah mandi, dia ambil towel, baju saya dikoyak-koyak potong, saya tengah tidur dipotong rambutnya saya. Nakal ni. Kena jawab ke akhirat. Lepas tu mengaku ya Allah, tapi ya Allah, ini kebaikan yang saya buat untuk dia, saya dah cari dia, saya tak jumpa, handphone saya hilang je. Maknanya saya dah cuba cari, tak ada. So orang ni pun adalah amalan dia betul, amalan kita bagi kat dia. Allah kata kamu boleh masuk syurga. Dia kata saya nak masuk syurga. Tapi sebahagian daripada amalan yang kamu nak masuk syurga tu adalah daripada asbab orang ini. Maka yang dia ni dah kena ambil pahala tu, bayar, dia dah layak masuk syurga, dia ni dah sangkut. Tapi Allah kata, sebelum dia nak pergi, Allah kata sebahagian daripada amalan yang kamu nak masuk tu kerana kebaikan dia. Jadi kamu tak boleh ke syurga melainkan kamu bawa dia bersama.
Maknanya itu asbab lah. Asbab adalah. Tapi dengan syarat kita kena usaha. Jangan buat-buat donor je kan. Ya, buat tak tahu saja itu tak boleh lah. Mana kita kena ada ikhtiar lah. Ikhtiar cari keluarga dia, jumpa keluarga, minta maaf, makcik ni lah yang bully mak kamu dulu. Oh, makcik ganasnya, nampak macam tak ganas pun. Kan? Yelah, nak buat macam mana kan. Bayang kalau nabi-nabi yang tak ada dosa pun takut ke akhirat kan. Jadi Nabi Ibrahim takut sebab pernah berbohong 3 kali, padahal Nabi Ibrahim berbohong tu kerana Allah, bukan bohong saja nak tipu orang kan. Nabi Nuh pun jadi takut sebab anak dia tak nak masuk kapal mesti. Allah tanya, tak didik ke? Nabi Nuh mesti dah didik. Walaupun Nabi Nuh dah didik pun takut sebab Allah tanya. Jadi kalau pangkat para nabi dan rasul ulul azmi pun takut, kita yang ulu yam, ulu apa ni, yang jenis ulu duduk pang kampung ulu ni, lagilah rasa takut kan. Tapi carilah asbab-asbab ya yang menjadi ruang untuk kita dapat pelepasan itu pada hari akhirat ya. Okey. Kemudiannya kita lihat kembali pada ayat yang ke-17 ini. Allah Ta'ala sebut thumma yatubuna min qarib. Nampak Allah kata lalu mereka bertaubat dalam tempoh yang terdekat. Qarib kat situ disebutkan ya. Apakah yang dimaksudkan dengan ia bertaubat dalam tempoh yang dekat ya? Di sini menunjukkan kepada kita, maknanya dia bertaubat sebelum sampai kepadanya waktu nyawanya di kerongkongan ya. Sekejap, saya ada miss sikit kat sini. Okey, yang pertama termasuk kejahilan itu, tadi saya dah sebut orang yang tahu tetapi dia tak buat kan. Termasuk juga orang yang kejahilan itu adalah orang yang membiarkan orang lain melakukan maksiat sedangkan ia mengetahuinya. Ini pun kena taubat juga. Tengok anak dia tak sembahyang, biar je. Sekarang kau suruh-suruh sekarang lari anak, tinggal saya seorang, habis saya ustaz. Biar je lah dia nak buat apa. Tak boleh lah, sebab Nabi dah kata dah, siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia mencegahnya. Paling kurang kita cegah dengan lisan, tegur dengan baik, ataupun doalah, ya Allah tolonglah bukakan hati anakku ni. Itu pun cegah jugalah, kita cegah dalam bentuk doa ya. Jadi maksudnya yang tu pun kita kena taubat. Kadang kita tak buat dosa, tapi banyak kita tengok orang buat dosa tapi kita biarkan, itu pun dosa. Itu Allah akan tanya pada hari akhirat. Seperti mana adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id masa dia hidup umur panjang, lepas Nabi dah wafat, dia hidup sampai 40 lebih hijrah lepas kewafatan Nabi SAW. Dia tengok macam-macam sampai dia rasa takut nak keluar rumah, duduk rumah je. Orang kata pasal apa tak keluar? Dia kata aku takut, aku melihat pelbagai bentuk kemungkaran yang tak berlaku di zaman Nabi. Nanti Allah akan tanya aku. Allah akan tanya aku. Bahkan kalau Tuhan beri kepada aku buta, itu lebih aku sukai daripada aku melihat kemungkaran itu, tapi aku tidak mengingkarinya. Kerana dia kata aku sendiri meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Allah akan tanya masa hisab, ara'aital munkara, apakah kamu melihat perkara mungkar? Ya. Kenapa kamu tak cegahnya? Lalu manusia kata, Nabi kata pada itu, aku tidak mencegahnya kerana fulan bin fulan, kerana orang ini, kerana sebab ini, kerana sebab itu. Maka Allah Ta'ala kata, bukankah aku lebih berhak kamu utamakan? Sebab kadang orang tengok tapi nak cegah, sekarang kena potong gaji, kena cegah, hilang kawan kutu, kan cegah, hilang kawan geng makan. Haji susah, semua susah zaman sekarang ni. Nak cakap apa semua hilang. Kan? Jadi Allah Ta'ala akan tanya, bukankah aku yang berhak, yang bagi kamu makan, yang bagi kamu ni, aku kan ke dia?
Jawab apa? Dia jawablah. Kan? Maka sebab itu Abu Sa'id dia takut. Sebab tu at least kita ada jawapan di hadapan Allah. Ya Allah, saya cegah dengan hati je. Itu je yang mampu. Hati saya tak redha, saya terpaksa lah. Kan? Cakap je kena tampar. Habis nak buat apa? Muka saya ni dah jadi punching bag dah. Jadi cegahlah dalam hati. Doa. Itu je lah. At least adalah jawapan. Ya. Maka sebab itu disebut min qarib. Maknanya tidak ada taubat bagi orang-orang yang mati sedang mereka dalam kafir. Yang pertama, menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala tidak menerima taubat bagi orang-orang yang mati dalam kekafiran. Ini Allah takkan terima. Ya. Itu yang Allah Ta'ala kata summa yatubuna min qarib. Maknanya mereka tidak bertaubat ketika dekatnya mereka menghadapi kematian, sedangkan ketika itu mereka dalam kekafiran. Ya. Ya, orang yang mati dalam kekafiran lah. Maknanya mati syirik, mati dalam keadaan kufur. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima taubatnya. Itu yang ditafsirkan makna as-sayyi'at. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Allah tidak menerima taubat orang yang melakukan sayyi'at. Sayyi'at kat situ ada ulama tafsir kata kufur. Maknanya kalau dia mati kufur, memang Allah Ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Allah Ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Contoh orang Islam yang pergi bomo gitulah ya Ustaz ya. Kalau dia percaya benda-benda unsur syirik, ya. Dia percaya kepada batu ke, dia percaya kepada apa-apa benda yang boleh memberikan manfaat dan mudarat kepada dia. Dia mati dalam keadaan begitu, maka Allah takkan menerima taubat dia. Allah tak perkenankan taubat dia. Ya. Itu satu tafsiran untuk maksud as-sayyi'at. Yang kedua dekat sini juga menunjukkan Allah juga tidak menerima taubat seseorang itu idza hadara ahadahumul maut, apabila nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Tapi kalau min qarib, kalau Allah kata min qarib ni maknanya beberapa ketika sebelum nyawa sampai di kerongkongan, ayat 17, yang tu boleh. Ayat 18 kata dah nak mati, yang tu tak boleh. Sebab itu dekat sini ada beberapa keadaan di mana Allah tidak akan menerima taubat hamba-Nya. Allah Ta'ala tidak akan menerima taubat hamba-Nya. Yang pertama, Allah tidak akan menerima taubat seseorang apabila azab Allah hendak menimpa ke atasnya. Maksudnya bila dia tengok bala tu dah nak menimpa kepadanya, azab Allah dah nak menghancurkannya, masa tu dia taubat, Allah tak terima. Seperti mana Allah sebut dalam surah Ghafir, Allah Ta'ala menyatakan falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tidak akan bermanfaat lagi bagi orang kafir itu keimanan mereka, kalau bagi orang Islam taubat mereka apabila mereka telah menyaksikan azab kami. Contoh, dia tengok tengah ada ibu-ibu, tiba-tiba earthquake, asyhadu an la tak boleh dah. Sorry lah, tak boleh. Ya? Ataupun tengah duduk mandi pantai, nampak tiba satu ombak besar nak hancur, tengah nak kata astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, dah tak boleh dah. Macam Fir'aun. Maknanya masa air tu masih terbelah, Fir'aun tak taubat. Dia tengok okey je, jalan tak jatuh kan, jalan. Air tu dah bercantum, dia nampak orang semua dah hanyut,
Masa tu baru dia kata, ya Allah, aku masuk Islam. Kan dia sempat mengucap, tapi Allah tak terima. Sebab dia tengok azab tu dah kena nak kena dia, baru dia taubat. Sebab tu kaum Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Yunus kata, kalau kamu tak nak beriman, aku akan keluar meninggalkan negara ini, kamu akan tunggulah azab Allah berlaku. Bila mereka tengok Nabi Yunus dah tak ada, mereka terus taubat pada Allah sebab mereka takut. Sebab tu kaum Nabi Yunus Allah tak hancurkan dia. Bahkan Nabi Yunus keluar tu Allah telankan pula. Tapi macam kaum Nabi Saleh, kaum Samud, lepas dia sembelih unta tu, Nabi Saleh bagi tempoh kat mereka 3 hari. Tapi dalam tempoh 3 hari tu mereka tak taubat. So sebab tu Allah Ta'ala hancurkan mereka dengan awan-awan hitam yang membawa petir dan guruh yang mematikan mereka. Ya. So pertama, taubat tak terima kalau azab dah nak menimpa kita. Tapi musibah tak, ya. Jangan confuse musibah dengan azab. Contoh dia naik kapal terbang, ini contohlah, takutlah pula. Tiba ada masalah kapal terbang nak jatuh. Dalam on the way nak hempas tu dia mengucap, boleh. Atau dia taubat, boleh. Allah terima. Sebab tu musibah. Ya. Tapi kalau dia tengah naik, tiba-tiba Allah datangkan puting beliung ke, hurricane ke apa benda kan. Dia tengok itu, yang tu dah tak boleh lah. Itu dah jadi tapi benda tu Allah timpakan kepada orang tu sajalah. Itu baru jadi azab. Kalau musibah ni semua kena, yang baik kena, yang jahat kena. Macam di Palu dulu kan. Maknanya kalau masa tu dia mengucap, tak boleh lah, dah lambat lah. Yang kedua, apabila nyawa sampai di kerongkongan. Sebab tu ayat 17 Allah kata, yatubu min qarib. Kalau sebelum nak dekat sampai kerongkongan, baru di perut ke, baru di peha, roh dia kena tarik, dia sempat mengucap, dia sempat ucap la ilaha illallah ketika ditalkinkan, atau dia sempat taubat, yang tu Allah terima. Itu Allah tak. Ya. Ya. Ni betul ni. Oh ya. Masya Allah. Oh itu untung banyaklah tu. Itu yang dalam hadis qudsi yang saya mengajar, 2 orang hamba Allah yang Allah tertawa kepadanya. Maknanya Allah suka dekat dia. Satu orang, Allah Ta'ala kata, dalam riwayat itu disebutkan, orang tu dia kafir. Dia kafir, kemudian dia perang lawan tentera Islam, dia bunuh tentera Islam. Lepas tu dia kena tawan, dia masuk Islam, perang balik dengan orang kafir, dia mati kena bunuh dengan orang kafir, dia masuk syurga. Sebab asalnya dia orang kafir, dia bunuh orang Islam, tapi sebab dia kalah, dia kena tawan. Maknanya patutnya dia masuk neraka lah, dah lawan orang Islam, nombor 2 bunuh pula. So Allah Ta'ala ketahui pada dia tu, sebab hari akhirat orang Islam yang kena bunuh dengan dia tuntut. Allah Ta'ala kata tak boleh sebab dia masih Islam dah. Dia dah masuk Islam, dosa dia Allah dah ampunkan. Lepas tu dia pergi berjuang untuk Islam pula, dia mati pula kena bunuh. Jadi kamu berdua ni sama, yang ni bunuh kamu dulu, dia ni pula kena bunuh orang kafir lain. Dan sekali kedua-duanya masuk syurga sama-sama. Jadi kawan best. Kat dunia bergaduh dia, berperang lawan, kat syurga jalan sekali, masuk. Dan yang kedua adalah orang yang sama jugalah, dia kafir, kemudian sebelum akhir hayat dia mengucap, tak ada satu amalan yang bawa dia masuk syurga kecuali syahadah. Modal dia tu je, dia masuk syurga.
Kita punyalah penat kan. Buat macam-macam, tak tahu lagi masuk ke tidak kan. Dia satu je masuk tu kan. Itu rezeki lah Allah Ta'ala bagi. Ya. Okey, baik. Mana tadi? Nyawa di kerongkongan. Kerana adalah hadis Nabi SAW sebut, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-Nya selama mana ia tidak sampai di kerongkongan. Ya, selama mana dia tidak sampai di kerongkongan. Baik. Yang ketiga, tidak diterima taubat itu adalah apabila matahari terbit di arah barat. Apabila matahari terbit dari arah barat. Bila matahari terbit daripada arah barat, maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat lagi. Ini akhir zaman lah. Akhir zaman. Masa tu amalan kita buat pun dah tak diangkat, taubat pun dah tak diterima, iman pun tak diterima, doa pun dah tak dimustajabkan. Tapi masalahnya, kita tiap-tiap hari bangun pagi tengok matahari. Tengoklah dia terbit. Maksud saya tengok. Yang hari tu terjadi di Indonesia tu, dekat Johor pun betul. Sekali dia macam Allah bagi signal ya. Matahari terbit dari barat, sekali dia tengok. Lepas tu dia patah lagi. Sebab pentingnya nikmat melihat matahari ni. Sebab orang dulu dia tengok matahari. Sebab apa? Sebab dia nak tunggu habis syuruk. Habis subuh dia pun tengok matahari dah naik kadar sepenggalah, dia pun semayang. Kita sekarang pakai teknologi. Tunggu syuruk, tengok jam. Baguslah, mudah kan? Tak salah. Tapi satu kekurangannya bila kita tak tengok matahari, kita anggap matahari ni bukanlah satu nikmat yang besar. Padahal nikmat ni sangat besar lah. Manfaat dia, kita perlukan cahaya matahari. Semua alam ni perlukan cahaya matahari. Bahkan kalau matahari ni tak ada, bumi ni juga boleh tenggelam dengan air, kadar air boleh naik. Macam-macam lah boleh berjadi. Sistem ekosistem dia jadi tak seimbang. Yang lebih besar lagi, matahari tu ada hubungan dengan amalan kita. Ya, kalau saya rasa hari ni tak ada siapa, ada orang keluar sebelum matahari terbit, dia dah keluar pergi kerja. Balik-balik dah sebulan. Baru sedar, matahari dah terbit daripada barat sebulan lah. Apa cerita? Nak cakap apa? Masa tu nak taubat, ya Allah, minta maaf lah, nak kata sebulan apa puasan? Sebulan tak apa lagi, ada orang bertahun baru sedar. Kan? Dia bukanlah bila terbit daripada barat tu terus kiamat, tak. Bila matahari terbit sebelah barat, bumi ni dalam hadis sebut hidup selama 200 tahun lagi. Tapi dia barat timur, barat timur, barat timur. Tak ada dah lah. Adalah malam. Tapi dia terbit tempat lain, dia terbenam tempat lain. Terbit tempat lain tu kan. Tapi masa tu yang hidup atas bumi ni orang kafir lah. Tapi orang Islam sempatlah, tapi majoriti lepas daripada itu semuanya orang yang tak beriman lah. Ya. Tak sempat. Okey. Jadi maksudnya menunjukkan kepada kita berkenaan dengan taubat tak diterima, itu yang ketiga, ya. Okey. Kemudian disebutkan juga lagi antara orang-orang yang taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah berapa dah tadi kita? Yang seterusnya, taubat yang tak diterima oleh Allah SWT adalah orang yang beristihza. Maksudnya orang yang mempersendakan Allah atau bermain-main dengan Allah di dalam taubatnya.
Tadi saya sebutkan waktu-waktu taubat tak diterima. Ini termasuk daripada jenis-jenis taubat yang tidak diterima. Iaitu ketika mana seseorang itu bertaubat kepada Allah, tetapi daripada taubat itu dia bertaubat lagi kerana dia bermain-main dalam taubatnya. Seperti dia mengatakan, kalau tak apa, kau buat dosa pun kau taubat, nanti Allah ampun, betul. Buat dosa lagi kau taubat. Dia main-main macam tu. Dia anggap taubat tu macam satu proses nak cuci, lepas tu dia boleh buat balik. Cuci, lepas tu dia boleh buat balik. Macam tu lah. Macam setengah orang faham, tak apa, kita buat dosa, cukup tahun kita pergi umrah, bersih diri. Banyak dia perniagaan macam tu kan. Bukan semualah. Lepas tu buat balik buat jahat balik. Lepas tu kita pergi umrah pula, bersih diri. Siapa ajar gitu? Itu idealisme Nasrani. Idea Kristian macam tu lah. Buat dosa banyak, pergi jumpa padri dia. Tak apa, mandi ke apa, minum ayak ke apa, okey, habis dosa, hilang. Macam tu syok. Boleh repeat balik tak? Boleh. Buat lagi main balik. Takkan kita buat dengan Allah Ta'ala pun macam tu. Sebab tu dalam hadis baginda mengatakan bahawasanya siapa yang membuat sesuatu dosa, kemudian dia mengatakan bahawasanya aku akan mengulanginya dan Tuhan akan menerimanya, faqad istahza'a bi rabbih, maka dia telah menghina Tuhan dia, mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga menunjukkan kepada kita tentang satu amaran yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya. Ustaz, solat sunat taubat ni Ustaz. Ya. Dia bukan syarat wajib kalau kita nak bertaubat, betul Ustaz? Ya, betul. Jadi solat sunat taubat ni hanya merupakan dari segi mana dia dikaitkan dengan taubat? Dia solat sunat taubat ni dia bukan syarat sah taubat. Syarat sah taubat yang kita sebut syarat-syarat dia tadi. Tetapi solat sunat taubat ni adalah sebagai pembuktian kesungguhan dia dalam bertaubat. Bersungguhnya dia dalam bertaubat. Sebab itu taubat ni tanda kesungguhan dalam bertaubat ada dua. Ada tiga. Ulama kata, satu dengan lisan, dua dengan jawarih, panca indera. Dengan lisan adalah dia sebut minta ampun ke Allah. Dia cakap dia menyesal, dia cakap dia minta ampun, dia cakap dia berjanji. Dia cakap tu dengan ikhlas. Yang tu pun bukan syarat taubat. Sebab tu tak ada dalam syarat taubat mesti beristighfar, tak ada. Tapi itu pembuktian. Bukti yang tiga syarat tu ada kat diri dia. Iaitu dia terbit melalui lisan. Dia kata astaghfirullah, astaghfirullah. Itu dengan lisan. Atau dia kata ya Allah aku malu, ya Allah aku menyesal. Dia cakaplah perkataan-perkataan macam tu. Yang kedua, pembuktian itu melalui panca indera. Seperti matanya menangis. Dia menangis. Sambil dia cakap tu dia menangis. Ya. Dan juga dia memperbanyakkan amalan, termasuklah salah satunya dia buat solat sunat taubat. Bahkan ada sebahagian ulama menyuruh kita mandi. Sebelum sunat taubat tu kita mandi, lepas tu kita buat solat sunat taubat. Tapi itu bukan syarat lah. Yang penting solat sunat taubat tu lah. Lisan, panca indera dengan hati lah. Hati tu yang syarat taubat tadi itulah. Yang tiga tu, menyesal, berazam tu, itu hati. Ya. Okey. Kita habis sampai ayat 18 berkenaan dengan taubat ya. Bilakah waktu bertaubat dan siapakah dan bilakah waktu tidak diterimanya taubat-taubat tersebut.
Ya. Macam mana? Oh, yang tu susah juga tu isyarat dia. Tapi kalau kita tengok memang adalah ulama sebutkan di sana ada beberapa alamat, isyarat-isyarat petanda Allah Ta'ala terima taubat kita. Contoh, Allah Ta'ala mudahkan kita buat kebaikan, dan Allah bantu kita jauhkan daripada jalan-jalan untuk kita mengulangi maksiat tu. Termasuk juga ulama kata Allah Ta'ala bagi kita rasa takut. Kita bila nak buat tu teringat kat Allah, tu maknanya Allah terimalah taubat dulu tu. Tapi kalau masa nak buat tu tak ingat apa, itu masalah kan. Allah bagi rasa takut, Allah Ta'ala bagi kita rasa ingat, Allah bagi kita istiqamah buat kebaikan, ya. Kemudian Allah bagi kita rasa benci dengan dosa tu jadi tak suka. Sebab tu kalau orang suka cerita dosa dia, itu takut dia tidak mendapat taubat nasuha. Saya ni dulu kalau hampa nak tahu, ui, saya pakai seluar ni, nak cerita buat apa? Benda tu kita dah tak suka, benda tu kita dah malu, tapi setengah orang duduk cerita kat kawan dia, walaupun dia buat melawak tak boleh lah. Sebab orang yang menyesal, dia takkan buat benda macam tu. Contohlah kita kena kemalangan sebab kecuaian kita, anak kita meninggal. Takkan kita saja nak bercerita, oh dulu saya bagi anak saya meninggal, ni apa ni? Pelik lah kan. Tak adalah orang buat macam tu. Termasuklah juga Allah bagi dia dekat dengan orang soleh, Allah bagi dia melazimi istighfar. Ini antara tanda-tanda adalah hati dia tak keras, dia mudah menangis, ya, dan banyak bermuhasabah. Itu banyaklah dia punya tanda-tanda dia tu. Okey, wallahu taala alam. Nanti insya-Allah kita sambung ayat ke-19 lah. Ni dah masuk ayat lain, ya. Ayat menyantuni isteri. Sebelum ni hukuman. Lepas tu taubat. Sekarang ni cara layan isteri. Macam mana suami? Ya, terima. Oh, ya ke? Dia berdahana. Oh, bila balik? Tadi lepas setengah. Uish, kuat dia. Baik, kita tanggung tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu bis-solihati wa tawasaw bil haqqi. Assalamualaikum.